Itu yang ditagihkan oleh media kita sekarang ni. Doktor mempunyai pengalaman yang luas. Saya katalah saya ambil satu soalan. Sekiralah dihimpun seluruh suara rakyat yang menderita ke dalam jiwa doktor, apakah prestasi yang doktor nak kemukakan sekarang ke kamera? Sekiranya saya kumpulkan keseluruhan kekecewaan rakyat masuk ke dalam dada doktor, nyatakan 3 minit sekarang, apakah kemarahan dan kekecewaan yang ada sekarang bagi pihak rakyat jelata? Nak katakan bagi pihak tidaklah. Tapi Cik Zainal, saya melihat kekecewaan rakyat itu adalah seolah-olah hidup sengsara mereka itu tidak dipedulikan. Saya ambil contohlah fasa pertama program imunisasi. Tiba-tiba definisi frontliner itu dah berubah. Frontliner itu adalah Exco, Menteri Besar, wakil-wakil rakyat, ahli parlimen, yang sebelum ini mereka tidak pernah kita terfikir bahawa mereka adalah frontliner untuk mendapat suntikan pertama daripada Pfizer. Jadi rakyat perhati benda ni. Bahawa ingat kami ni bodoh sangat ke? Kononnya lah seorang Menteri Besar itu bila disuntik dia kata untuk beri keyakinan kepada rakyat. Ingat rakyat tu tak faham ke? Kenapa mereka nak dulu? Mentang-mentanglah fasa pertama tu Pfizer, mereka nak dulu. Dia tahu fasa kedua kemungkinan Sinovac ataupun Sputnik daripada Rusia. Yang lebih rendah. Ya, rakyat tahu sebenarnya. Tapi mereka cuba memperbodohkan rakyat. Itu yang dikatakan perasaan rakyat pada ketika ini. Saya contoh lagi, Dolly Parton. Cik Zainal mesti kenal Dolly Parton. Ya, penyanyi country singer. 6 bulan lepas, 7 bulan lama dah, sebelum penyelidikan vaksin ini bermula, beliau telah menderma $1 juta kepada Universiti Vanderbilt yang membuat penyelidikan. Hasilnya keluarlah Moderna. Vaksin Moderna. Salah satu daripada 5 vaksin terbaik. Ya. Tapi Dolly Parton ni, dia bukan orang yang pertama dapat suntikan. Dia kata dia nak tunggu giliran dia. Malu tak kita? Malu. Orang putih macam tu perangai dia. Kalau anda nak tahu, Dolly Parton adalah penyanyi yang saya minat kerana pada tahun 70-an Dolly Parton adalah rakan duet kepada Kenny Rogers dalam I'm the Rhinestone Cowboy, betul, Island in the Stream. Dia seorang penyanyi yang sangat seksi pada usia mudanya, tapi kata doktor hari ini dia menjadi teladan. 1 juta yang dia laburkan tidak berarti dia boleh memintas giliran dan dia memilih untuk menjadi orang biasa. Wang tidak menentukan wang tidak memberi prioriti. Dan status tidak menentukan. Status tidak menentukan. Ya. Ini pertama kali saya berada di dalam vacuum ni lama, sebab 8 bulan saya stream dah tak banyak jumpa orang. Ini pertama kali saya mendengar pandangan seorang yang mengatakan rakyat tak bodoh dan rakyat mulai curiga dengan 500,000 klasifikasi barisan depan. Ini pertama kali saya dengar, tuan. Saya selalu meyakinkan tuan-tuan bahawa terima proses ini untuk move forward. Tapi doktor datang dengan satu pandangan yang mengejutkan saya, bahawa daripada analisa Saudara Azmi, beliau mula menganggap beberapa isyarat kepada orang politik, rakyat sedang memerhati dan merasakan mereka diperlekehkan dengan orang politik menggunakan Pfizer jenama yang dianggap 95% pulih sebagai mendahulukan diri mereka. Kerana orang politik tak pernah pun selama ini diterminologikan sebagai golongan depan. Tolong ulas lagi. Saya tak pernah ulas kerana saya mungkin telah menyampaikan benda yang salah setiap hari dalam laporan saya dengan mengatakan keep positif. Tapi tak apa, hari ini kita nak mendengar pandangan yang baru. Ulaskan lagi bahawa sejauh mana penipuan ataupun sejauh mana kewujudan terminologi ini menyebabkan rakyat kecewa. Ya, saya pasti rakyat kecewa dengan perkara ini. Kalau kita lihat dalam media sosial, mereka soalkan kenapa wakil rakyat ni mendapat suntikan pertama. Bukan saja wakil rakyat, pegawai-pegawai khasnya. Walaupun dinafikan, tetapi kemungkinan berlaku itu tetap ada. Dan Baginda Sultan Selangor kata dah, Baginda akan tunggu giliran beliau. Walaupun seorang sultan. Walaupun seorang sultan boleh dikatakan, dibolehkan, maknanya kita faham, tapi Baginda telah mengatakan beliau akan tunggu giliran, bukan melangkaui giliran. Jadi ini yang kita tagih daripada ahli-ahli politik kita. Sebab yang menentukan definisi frontliner adalah mereka. Dan mereka memasukkan nama mereka sendiri. Sedangkan sedangkan frontliner yang sebenar-benarnya tidak dapat suntikan. Cikgu umpamanya, guru.
Sekolah akan buka satu Mac yang lepas, tapi mereka tidak dianggap frontliner. Kemudian baru dianggap frontliner, fasa dikatakan frontliner kategori yang kedua. Baru teringat. Bila orang dah komplain. Sebab ingat diri dulu. Itu masalahnya, itu kekecewaan rakyat yang mengatakan bahawa ahli politik ini betul ke ni mementingkan diri sendiri. Tapi saya gunakan contoh ini adalah contoh yang begitu nyata sekali. Saya ambil contoh saya lagi luar negara lah.